Oh, saya demam pula. Mari demam. Hari ni saya tak pasti kau nak pergi tu. Tapi hari ni boleh itulah. Alhamdulillah. Kemarin tak boleh bangun tu. Tidur. Oh, kerak demam. Kena air hujan kot kemarin tu. Halo. Ini kok. Boleh. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Mana ni kita berhenti itu? Wa ba'du, situ kah? Adapun kemudian daripada itu. Situ. Betul deh? Ya. Mana ke awal? Betul. Adapun kemudian, betul. Okey. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du tu. Adapun kemudian daripada itu tu dia terjemahan kepada wa ba'du dah. Adapun tu dia terjemahan kepada waw. Kemudian daripada itu ba'du. Nah, ai ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Itu maksud dia. Adapun kemudian daripada itu. Dia panggil kalimatul intiqa. Nah, dia panggil faslul khitab.
pasal perceraian. Kalimah yang didatangkan untuk menunjukkan berpindah daripada satu uslub percakapan kepada uslub percakapan yang lain. Itu dia panggil wa ba'du. Kalimatul intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Gitu dah. Kalimah yang menunjukkan berpindah daripada satu percakapan, satu gaya percakapan dan kepada satu gaya percakapan yang lain. Itu dia panggil wa ba'du. Katanya orang mula-mula bercakap dengan wa ba'du ni ialah Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudiannya menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah, sama ada dengan secara berkhutbah bercakap ataupun khutbah yakni dalam penulisan surah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal perkataan amma ba'du. Nah, dia asal wa ba'du ni ganti bagi asal wa ba'du ni ganti waw pada wa ba'du tu ganti bagi amma. Biasanya amma ba'du. Dia buat amma, dia ganti wa ba'du. Nah, amma tu sendirinya dia ganti hak panjang lagi, mahma yakun syai'um mahma yakun syai'um ba'du. Gitu. Mahma yakun syai'um ba'du. Panjang lagi tu sebenarnya. Kemudian dia hazah buat ganti amma ba'du. Kemudian amma ba'du tu dia buat amma ganti wa ba'du. Dah. Sebab tu kita tak terjemah dan ada pun kemudian daripada itu. Kalau dan ada pun kemudian daripada itu kena kata wa ba'du. Dua kali waw lah. Tapi tak wa ba'du sekali waw je. Itu kata waw tu bukan waw harf ataf, tetapi waw situ ialah waw ganti bagi amma. Amma syartiyah itulah. Ada pun kemudian daripada itu. Selepas daripada khutbah kita. Selepas daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, itu dia panggil khutbah kita. Nah, kemudian ni barangkalinya nak cerita tentang muqaddimah kita. Dia biasanya kebiasaan penulis kita ni dia ada khutbah kita, kemudian muqaddimah kita. Muqaddimah kita ni dia cerita kenapa dia tulis kita ni. Nah, apa dia menulis ni? Nak menego ke? Dah. Puas-puas duk saja ke? Dah. Rasa tak ada arah nak buat, waktu tulis ke guana ke. Ikutlah. Dia nak cerita tujuan dia menulis ni kenapa. Itu dia panggil muqaddimah kita. Kemudian dia ada muqaddimah ilmu dia panggil. Nah, muqaddimah ilmu pun dia panggil, ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil mabadi'ul ilmi ataupun mabadi'ul asyarah, pendahuluan yang 10 bagi ilmu. Nah, dibuat syair oleh ulamanya. Nah, 10 perkara pendahuluan bagi ilmu. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u thumma samarah. Nanti akhir kita akan lalu kok di depan-depan ada kok barangkalinya muqaddimah ilmu. Nah, muqaddimah ilmu ni penting supaya kita tidak rugi mengaji. Kita tahu sebelum nak masuk mengaji tu kita tahu orang panggil pendahuluan ilmu yang 10. Supaya setiap ilmu yang kita masuk nak mengaji tu kita tidak rugi. Nah, kita tahu apa nama ilmu tersebut. Nah, definisi ilmu tersebut, faedah belajar ilmu tersebut, tujuan mempelajari ilmu tersebut, perbahasan ilmu tersebut, masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tersebut, hukum mempelajari ilmu tersebut, wajib ke, sunat ke, haram ke, itu dia panggil muqaddimah ilmu ataupun mabadi'ul asyarah dia panggil. Lagi akallah. Setelah tu barulah kebiasaan penulis kita, barulah dia akan masuk membicarakan tentang ilmu yang nak dipelajari. Dah, gitu. Kalau gitu dia kata ada pun kemudian daripada itu, setelah mana dia selesai dah cakap khutbah kita dia ni,
Maka tu jawab bagi adapun. Maka menuntuti. Mana menuntuti ni orang minta. Ada orang minta. Itu mana menuntuti. Telah meminta akan daku. Siapa yang menuntuti? Siapa yang meminta? Ini pae bagi menuntuti. Oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Nah. Jadi saing-saing dia. Sahabat-sahabat dia. Kawan-kawan sini ni kebiasaannya tutup guru bila sebut anak murid dia sebut sahabat lah. Kawan-kawan. Bukan kawan semember duduk lepok kedai kopi. Tidak sebenarnya. Anak murid. Dia tutup guru dulu, dia anak murid ni dia panggil sahabat. Kawan-kawan. Nah. Dia tak suka kita lah. Mengajar tadika pun anak murid dah. Nah, ni. Ini anak-anak murid saya lah ni. Aduh. Hebatnya dia padahal cikgu tadika je pun. Orang dulu tutup guru dulu alim sungguh lah. Tapi anak murid dia tak panggil anak-anak murid. Dia panggil sahabat-sahabat. Nah, saing-saing, kawan-kawan. Sebab menirukan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaji dengan Nabi itu dipanggil sahabat. Nah, jadi orang yang berguru dengan seorang tok guru pun dipanggil bersuhbah. Bersuhbah, berteman rapat. Kerana ilmu tu bukan hanya didapatkan daripada mengaji secara berkitab sahaja. Lebih kuat lagi ialah dengan cara bersuhbah. Artinya berapak. Baru kita boleh tengok akhlak tok guru tu. Nah, lagu mana? Kalau kita mengaji, orang panggil apa? Kalau tasawuf lah. Nah, kalau mengaji bab sobar. Ngaji bab sobar ni, walau hau kita, lebu kita. Tapi kalau kita tak tahu bagaimana cara nak praktik sobar, kita tak boleh nak praktik. Nah, tapi kalau tok guru tu seorang tok guru yang benar-benar guru lah. Bukan hanya pandai bercakap macam saya ni, pandai bercakap je. Nah, tak pandai nak beramal tu kurang lah. Tak boleh jadi tok guru lagi. Tapi kalau tok guru sungguh, selain daripada kita mengaji di kitab dengan dia, kita berkhidmat dengan dia, berapak dengan dia ke apa, kita boleh tengok praktikal selalu dah. Nah, lagu ni sabar. Nah. Lagu ni reda. Bila tok guru kena timpa masalah apa, tak kau kening dia weh. Alhamdulillah belaka. Lagu ni kau reda. Ataupun ada musuh dia maki dia depan-depan dia senyum, siap suruh buat makanan pula pergi hantar kepada orang yang maki hamu dia, orang yang buat jahat pada dia. Ni kok sabar ni. Boleh tahulah kita, boleh praktik selalu dah. Nah, tu dia panggil kelebihan bersuhbah. Jadi maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Jadi ada anak murid dia hak minta dengan dia, itu mana? Minta berapa? Menuntuti apa? Oleh bahawa aku tulis baginya, bagi setengah-setengah daripada kawan-kawanku tu. Tuh. Tulis berapa? Akan satu risalah. Akan satu surat kiriman lah. Risalah ni, kalau bahasa Melayu kita, surat kiriman. Tapi bukan surat kiriman, surat biasa-biasa tu tidak. Dan dia panggil mimba bitawadhu' musannif. Daripada bab rendah jiwanya musannif, dia tak bangsakan kitab dia ni sebagai kitab. Hanya risalah, beberapa lembaran kertas yang sedikit, tetapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Suruh tulis surat kirim risalah tentang apa? Tulis tentang apa risalah tu? Pada menyatakan, pada menerangkan, pada menghurai, menceritakan ugamo. Gapo dia ugamo ni? Tu. Gapo dia ugamo ni? Nah, ugamo kalau secara secara lurahnya artinya tiap-tiap benda hak kita taat, itu dia panggil ugamo. Tiap-tiap benda hak kita turu, itu dia panggil ugamo. Itu dah. Ma tadayyunu ilaihi.
barang yang kita cenderung, kita taat, kita pegang kepada dia, itu dia panggil agama. Maka terbenarlah juga agama yang sesat, agama juga. Nah, sebab Allah Ta'ala sendiri firman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan barang siapa, yabtaghi ghairal islami, yang mencari selain daripada Islam, cari selain daripada Islam tu sebagai apa? Dinan. Nah, sebagai agama. Bermakna Allah Ta'ala pun sebut selain daripada Islam pun agama. Tetapi bukan agama yang Allah iktiraf. Sebab agama yang diiktiraf oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Hanya sahaja agama di sisi Allah ialah Islam. Tapi hak lain daripada Islam tu ada tak orang pilih sebagai agama? Ada. Jadi siapa dia yang pilih selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali langsung tidak diterimakan daripada seorang yang memilih selain daripada Islam sebagai agama. Jadi agama ni secara lurahnya ialah tiap-tiap benda hak kita pegang, hak kita taat, hak kita cenderung hati pada dia. Itu dia panggil agama. Tetapi agama dari segi syarak ialah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah mensyariatlah oleh Allah Ta'ala di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil agama. Itu definisi secara pendek lah. Kalau secara panjangnya, wad'un ilahiyun sa'irun lidzawil uqulis salimati. Nah, hantaran hukum yang dibangsakan pada Tuhan, yang mencenderungkan, yang mengheret ataupun yang memimpin, yang menarik perhatian orang yang mempunyai akal-akal yang selamat daripada kekufuran, ila ma huwa khairun lahu bidzati. Mengheret kepada wad'un ilahiyun sa'irun lidzawil uqul, sa'irun lidzawil uqulis salimati, bi ikhtiyarihim al-mahmudi ila ma huwa khairul lahu bidzati. Itu dia panggil definisi agama secara panjang. Dia panggil ta'rif mutawwal. Ta'rif secara panjang agama ni ialah wad'un ilahiyun, al-ahkam ma wada'ahu Allah Ta'ala, mana segala hukum-hukum hakam yang Allah Ta'ala hantarkan dia, sa'irun lidzawil uqulis salimati anil kufri, yang mencenderungkan, mana yang menarik perhatian orang yang mempunyai akal yang selamat daripada kekufuran. Contoh, bila kata wajib semaya, apakah yang mencenderungkan kita tu untuk mengerjakan semaya? Ada janji syarak. Apa? Siapa dia buat, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya, dijanji syurga kerana kita mengerjakannya. Kita pun nak syurga itu. Sa'irun lidzawil uqulis salimah. Mencenderungkan kita, mendorongkan kita, membangkitkan kita, boleh tak? Nak buat makna hak sesuai apa? Nah, menarik perhatian, mendorong kita supaya kita buat benda hak dijanji syurga tadi. Ataupun tinggal semaya ni apa janji syarak? Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji seksa api neraka. Tak boleh tinggal semaya. Itu dia panggil sa'irun lidzawil uqulis salimah. Bi ikhtiyarihim al-mahmudah. Bi ikhtiyarihim al-mahmudi, dengan ikhtiar, mana pilihan mereka itu yang mempunyai akal yang sejahtera daripada kekufuran,
pilihan yang dipuji. Nah, pilihan yang dipuji. Tu. Ada pilihan yang dicela. Seumpama orang panggil hubbud dunia, cinta pada dunia. Itu pun Tuhan juga hantar dalam hati kita. Betul tak? Sekira-kira hakikat lah ni. Wadu'un ilahiyun juga. Lalu bila kita pilih untuk apa? Pilih untuk saya duit aku ni tak payah keluar zakat itu dia panggil bikhtiyarihim al-mazmumi. Dengan pilihan mereka itu yang mempunyai akal yang sejahtera tetapi yang dicela. Jadi dia pun tertegah nak keluar zakat. Itu bukan agama. Ni bikhtiyarihim al-mahmudi. Dengan pilihan ikhtiar mereka itu yang mempunyai akal yang sejahtera tadi yang dipuji. Ila ma huwa khairul lahum bizati. Mengheret kepada apa? Mendorong kepada apa? Membawa kepada apa? Membawa kepada kebaikan yang sejati. Itu mudah kita kata itu. Khairun bizati dia panggil. Khairuz zati. Kebahagiaan yang sejati. Maksudnya apa? Iaitu dapat as-sa'adatul abadiyah wal qurbu min rabbil bariyah. Mana dapat kebahagiaan yang kekal selama-lamanya itu syurga dan dapat hampir darjatnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala lah maksudnya. Itu dia panggil kebahagiaan yang sejati. Nah, kebaikan yang sebenar. Khairuz zati atau khairun isalati. Dia panggil kebaikan yang sebenar, kebaikan yang sejati. Macam perubatan doktor apa semua ni jaga kesihatan apa kebaikan juga. Tapi orang tak panggil agama. Sebab itu sinfun minal khair. Satu cabang, satu bagai daripada kebaikan. Bukanlah orang panggil yang dimaksudkan dengan kesihatan tu kita nak dalam tujuan hidup kita tak. Sehat pun kalau deraka ke Tuhan, celaka juga akhirat esok. Nah, sehat, tak aja demam, tak aja sakit. Seumpama perang atau namruk ke apa nama? Namruk rasanya. Nah, namruk tu tak aja sakit. Nah, tak aja demam. Sehat. Lepas tu dia kata, tak mungkin lah aku ni akan mati ya. Lah kali nyamuk seekor masuk leling aja. Tak ada apa-apa. Nah. Jadi kesihatan ataupun apa lagi? Perubatan farmasi ke ataupun pertanian ke menanam ke apa ikutlah pemakanan. Itu pun kebaikan tetapi bukanlah kebaikan yang kita tuju dalam matlamat hidup kita untuk dia. Hanya sebagai wasilah saja. Sehat tubuh badan segar, sedap nak ibadat, sedap nak mengajar. Kalau sakit ni tak sedap ke nak mengajar. Pedih kok nak kecek pun payah. Tapi bukan tujuan kita nak hidup ni untuk segar, untuk sehat. Bukan gitu. Sehat saja deraka ke tu hewan apa? Tak ada beda ke? Tu. Ataupun dapat duit banyak, kekayaan bisnes, itu pun sinfun minal khair. Satu bagai daripada kebaikan. Tapi bukan tujuan kita nak hidup ni dapat duit banyak. Duit banyak supaya korung pun buat menata apa? Tak ada beda juga. Tapi kalau tak ada duit, susah juga. Tapi bukanlah dengan harta tu kita tuju matlamat hidup kita untuk dia. Bukan. Lepas tu, harta tu sebagai wasilah saja. Sebagai sampingan saja. Itu dia panggil khairun aradi. Kebaikan hak bahasa aradi saja. Bukan khairun zati. Bukan kebaikan hak bahasa sejati. Bukan kebaikan hak asilati. Bukan hak matlamat asal. Bukan. Sebab tu kata ulama dalam syair kata laisa sa'idu limad dunyahu litus'iduhu. Bukanlah bahagia ni orang yang dapat dunia sebutir ni mampu memperbahagiakan dia. Bukan. Takdir Tuhan hanya dunia sebutir ni hak milik kita seorang. Adakah bahagia kita? Tak. Bukan tu bahagia sebenar. Lepas tu bahagia sebenar mana? Innamas sa'idu liman yanju minan nar.
Orang yang bahagia sebenarnya ialah orang yang dapat kelepasan daripada api neraka. Nah, orang yang dapat kelepasan berarti dapat keampunan Tuhan. Lalu bila dapat kelepasan api neraka bermakna dapat syurga. Itu dia panggil sa'adatul abadiyah. Kebahagiaan yang berkekalan. Hak itulah orang panggil khairun zati. Artinya agama ni ialah hukum hakam yang dihantar oleh Allah untuk membimbing hamba, mendorong hamba dengan sebab hamba tu pilih. Nak ikhtiar, usaha membimbing kepada kebahagiaan yang sejati. Tu bahasa mudah. Harap yang payah sikitlah. Wad'un ilahiyun sa'irun li zawil uqulis salimati bi ikhtiyarihim al-mahmudi ila ma khairul lahum bizzati. Payah sikit dah. Kita orang kampung mudah. Mana mudah? Berapa minit boleh tahu lah kesimpulan. Anak-anak kita ngaji pondok nak boleh tahu kesimpulan waktu 3 hari. 3 hari mengaji ya bahas definisi seko. Lah sekali kata, ginilah dia kata. Ta'rif tersebut panjang. Hak pendeknya gini ya. Oh, ada hak pendek gitu ya. Ya sebut ta'rif panjang, lepas tu ya bahas sebutin ta'rif tu. Bapa sebut wad'un ilahiyun. Bapa tak sebut sebab wad'un basyariyun. Ada wad'un basyariyun untuk mengeluarkan wad'un basyari. Mana hantaran yang dibangsakan manusia. Nah, seumpama traffic light, undang-undang tu undang-undang manusia ni lah. Maka tidak dikatakan agama. Tidak dikatakan. Lepas tu bahas pula. Lepas tu tidak dikatakan agama boleh kita langgar lah. Traffic light merah, jom kita pergi. Kena tahan polis kata ada dalam Quran tak? Ada dalam hadis tak? Jangan main saya ya. Tak ada dalam Quran hadis, jangan duk sekat dengan sama saya. Mati itu. Ya bahas pula situ. Walaupun tidak dikatakan agama, tetapi ada kaedah-kaedah agama yang merestukan apa yang disusun oleh manusia. Nah, tu you bahas panjang lah sekali. Ginilah dia kata, hak bahas panjang tu, hak pendeknya gini. Agama tu ialah hukum hakam yang dihantar oleh Allah Ta'ala untuk mendorong manusia dengan sebab manusia tu sendiri ikhtiar, pilih yang terpuji, mendorong, mengheret kepada kebahagiaan yang sejati. Itu ya rekah. Itu agama. Habis itu. Kalau gitu, setengah-setengah daripada anak murid Tuan pengarang kita ni, Tuan Guru Haji Abdul Aziz dah. Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fadhani ni minta Tok Gurunya, Tok Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fadhani tulis satu surat kirim, tulis satu risalah pada nak menghurai, menerang, mensyarahkan apa itu agama dan satu dan memperkenalkan dia dan memperkenal akan dia akan agama. Terangkan agama tu apa. Kemudian kenal pula agama tu apa. Tu. Memperkenalkan dia agama. Gapo dia ad-din, al-millah, asy-syari'ah, asy-syar'u. Alhamdulillah lah kata. Ad-din pun dia panggil, al-millah pun dia panggil. Kalau terjemah bahasa kita, agama belaka. Agama ke agama ke igama ikutlah. Arab dia banyak. Dia sebut ad-din, al-millah, asy-syari'ah, asy-syar'u. Ia belaka tu merujuk kepada agama. Kemudian setelah mana perkenalkan, setelah mana menerangkan apa itu agama, kemudian memperkenalkan agama tu gapo, kemudian minta pula menyata menerang pula juga akan segala rukun-rukun Islam. Tu. Akan rukun-rukun Islam. Sebab bila sebut kata agama ni, dia ada orang panggil rukun-rukun agama. Sama jugalah orang yang mengaku beragama, dia ada umuruddini arba'atun. Alamat-alamat orang beragama ni ada 4. Mana? Sidqun niyati. Pertamanya,
benar niat. Apa benar niat? Yakni ikhlas di dalam beramal ibadat. Yang keduanya ialah sempurna janji. Wafaul ahdi dia panggil. Sempurna janji. Lagu mana sempurna janji? Dua tu baik. Yakni buat apa yang diwajibkan oleh Allah. Imtithalu biawamirihi. Buat, junjung, titah, buat apa yang diberitahu, yang wajib oleh Allah Ta'ala. Wajtinabul manhiyi, dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah, yang diharam oleh Allah. Jadi 3 dah situ. Nampak tak? Pertama, ikhlas dalam ibadat. Yang keduanya ialah sempurna janji. Apa sempurna janji? Tubik 2. Apa? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Jadi 3. Nampak tak? Dipanggil wafaul ahdi. Yang keempatnya ialah sihhatul aqdi. Apa sihhatul aqdi? Iaitu betul i'tiqad. Betul i'tiqad dia bi'aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Itu orang panggil pak alamat agama. Itu seperti berkata oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun kata lagu itu juga. Itu orang panggil pak tanda orang beragama. Jadi orang beragama ni pak tanda dia. Apa? Berserban besar, berjanggut panjang, wasebeh tak cukup tangan balut tekuk, jubah kena labuh, heret habis tak kucing tak ayam. Tu kah? Bukan dah. Bukan tu tanda agama. Orang kita tu silap faham semua. Tengok orang ni piah tak cabut tak apa, dia kata kuat agama dia. Ya Allah. Saya tengok dah mandi bukan piah lagi. Allah. Kuatnya agama dia ni. Itu bukan kuat agama, tu bodoh. Kuat agama dia, wasebeh tak cukup tangan balut tekuk, cicing penuh jari. Itu bukan kuat agama, tu bomo tu dia panggil. Lepas tu kuat agama mana? Allah hebat dia, takbir kat pecah mau leka, masuk hospital Sungai Buloh mau jahit tekuk. Apa kuat nak takbir? Gitu kah? Bukan. Nak tahu tanda agama ni pak. Mana pertama? Ikhlas dalam amal ibadah. Sidqun niyyati. Karena Allah Ta'ala berkata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi. Tidak diperintah mereka itu ibadat pada Allah melainkan ikhlas. Lepas tu wafaul ahdi, sempurna janji. Apa sempurna janji? Tubik 2. Kita berjanji mula di alam arwah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zurriyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia panggil di alam alastu, dia panggil ni. Ulama buat jadi istilahnya perjanjian di alam alastu. Alastu tu, adakah aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Tuhan kata dan ingatlah. Nak ingat gua nak kita bukan nak ingat di alam arwah. Hak dia satu mula terberak terkicik dalam sekolah pun tak ingat dah. Berapa kali. Lepas tu kena ingat juga. Tuhan kata wa'iz. Maknanya kena baca, kena ingat. Al-Quran ingat ni supaya kita ingatlah. Kalau gitu tak royak, kita tak ingat. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahu. Ingat Tuhan kata ketika mana Tuhan kamu mengambil perjanjian dengan sekalian zuriat anak Adam sebelum dizahirkan mereka ke alam dunia. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan ambil penyaksian di atas diri-diri mereka itu. Anak-anak cucu cicit Nabi Adam. Kita termasuklah anak cucu cicit Nabi Adam. Sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh manusianya, Allah Ta'ala firman, alastu bi rabbikum. Orang panggil istifham takriri. Istifham bermakna takriri. Tuhan tanya tu menuntut ikrar daripada kita semua. Adakah aku ni Tuhan kalian semua? Qalu, jawab ai al-arwah. Tapi kata dalam kitab-kitab tafsirnya, yang mula-mula ruh, yang jawabnya ialah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala, bahkan. Bukan jawab dengan na'am dah. Bukan jawab ya Tuhan, bukan. Bala, bahkan. Bahkan. Pastilah. Maknanya jawab tu dengan mubalaghah. Kalau jawab dengan na'am, ada muqabalah dia la.
Tidak. Nah, ya atau tidak? Ya atau tidak? Tidak iya atau tidak ni? Pasti nah. Gitu lah. Pasti. Seroti dah. Sebab itulah kullu mauludin yuladu ala fitrati. Tiap-tiap anak yang dilahirkan tu semuanya di atas fitrah. Nah, fitrah. Ya. Kemudian bapak dia, mak dia lah hak yumajjisani au yunasirani. Nah, meyahudikan dia, menasarakan dia, memajusikan dia. Mendidik dia, artinya ibu bapa lah yang mendidik. Jadi sempurna janji. Sebelum pada tu Tuhan tawar kepada langit bumi dah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Tuhan kata aradna al-amanah, dibentangkan, telah ditawarkan maknanya. Amanah agama ni telah ditawarkan kepada langit-langit, bumi-bumi, bukit-bukit, gunung-gunung. Makhluk besar. Hak gagah-gagah ni. Fa abaina an yahmilnaha. Semuanya ngilim pala, tak sanggup nak pikul amanah Allah. Wa ashfaqna minha. Nah, semuanya badi duk menunding. Langit kata bumi lah, bumi kata mana kawai pula. Oh, langit lah. Dia kata, kau bukit lah. Bukit kata, apa kawai pula? Demo lah. Demo besar lagi pada kawai ke. Nah. Lepas tu, duk bobel, duk bos mu aku tak agak mu lah. Aku tak boleh agak mu. Main gitu. Wa hamalahal insa. Mari makhluk nama manusia ni akak tangan. Kami lah itu Kami lah itu nak pikul amanah ni. Wa hamalahal insa. Dia kata. Manusia lah yang menanggungnya. Manusia kata, bala. Kami lah tanggung. Pakak tengok belakang langit tengok, mana? Tak sedar diri pun ni. Kami susah tak sanggup . Tuhan kata, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia tu ramai yang menzalimi diri sendiri. Jahil ni mana bodoh lah. Jahula, bodoh kerana tak mengaji. Gitu. Habis. Jadi alamat agama ni pak kata Imam Nawawi, ulama-ulama lain berkata gitu juga. Mana? Ikhlas dalam amal ibadah itu isyarat ilmu tasawuf. Nah, wafaul ahdi, sempurna janji. Mana nak buat apa hak Tuhan suruh, nak tinggal apa hak Tuhan tegah. Hak Tuhan kita berjanji mula di alam arwah. Nah, bila dah mula pasti Tuhan kami nak taat apa yang kamu suruh dan kami nak taat nak tinggal apa yang kamu tegah. Termeterailah janji kita. Sekarang ni kita sedang menunaikan janji. Nah, bila kita mati, kita akan disoal janji-janji kita. Maka sebab tu dulu kita berjanji, sekarang kita sedang menunaikan janji. Bila kita mati, kita akan disoal janji-janji kita. Jadi satu daripada tanda beragama wafaul ahdi, sempurna janji. Apa sempurna janji? Jadi junjung titah perintah Tuhan. Buat apa hak Tuhan suruh, hak wajib, dan tinggal apa hak ditegah oleh Tuhan, hak haram. Itu dia panggil sempurna janji. Lepas tu sihhatul aqdi, sah akad. Apa sah akad? Bukan akad nikah, akad jual beli, bukan. Aqdi situ makna i'tiqadi. Apa? I'tiqad mu'taqadat aqaid ahli sunnah wal jamaah. Betul pegangan-pegangan yang dipegang menurut ahli sunnah wal jamaah. Bahkan hak tu lah dia panggil kepala modal. Apa dia panggil? Ra'sul mali fid din. Kepala modal dalam agama ni ialah iman, ma'rifah. Nah, aqaidil iman. Segala konkret. Aqaid ni asalnya simpulan. Nah, simpulan, ikatan, tambatan. Akad nikah, akad jual beli, akad hutang tu dia panggil akdun. Mana ikatan, tambatan. Tapi nak ayat kata kita akad ni bukan akad hak seperti tu dah. Nak ayat kemah simpulan kita tu siapa jangan buka. Tak boleh terbuka dah. Nah, kepercayaan iman kita tu ditambah, disimpul, simpul mati. Setengah-setengah tok guru dia awak mari
paku iman. Nah, aqaidil iman segala paku-paku bagi kepercayaan. Paku tu nak buka payah. Setengah tok guru kata gitu. Kalau saya tak aku dah lah ni, konkrit tu. Segala piling-piling nak ni. Piling. Baru kena duk tengok orang nak tahu tanah ni nak kena piling dak bangunan, ya hunjai. Ya hunjai apa? Besi konkrit tu tak. Degum. Kalau tak masuk, tak payah piling dah. Kukuh sangat. Bagus juga buat bangunan ni ni. Boleh ambil pengajaran. Kalau gitu aqaidil iman segala piling-piling bagi iman. Boh gitu tak apa. Nah, segala konkrit bagi iman. Itu dah. Jadi hak tu kepala modal. Kalau tak ada hak ni habis hak lain tak sebut ikhlas lah. Nak zuhud ke qanaah ke ala waraknya dia. Zuhudnya macam Khomeini ni. Khomeini ni orang cerita zuhud tak zuhud dia pemimpin Syiah tu lah. Nah, di Iran tu. Tak ada siapa dia boleh banding kezuhudan dia. Dalam rumah dia tu hanya ada almari seputih. Sofa sebuah. Tak ada orang lain. Pinggir makuk gapo mek tak ada. Kita ni banyak sangat nah. Pinggir hok tak guna banyak mana buat hiasan dalam almari dah ni. Tu. Kalau hidai kau ke pinggir plastik je hok kaca-kaca mahal tu dalam almari kaca belakang. Dah buat hiasan. Kalahlah zuhud. Khomeini lagi zuhud. Nah, ia ada almari baju sebutir, lepas tu sofa sebutir, tak ada. Meja ke apa tak ada. Zuhud tak zuhud. Tapi Rasul Mal Fiddin, kepala modal dia dalam agama rosak. Tak rosak apa. Duduklah anak sahabat, duduklah anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, rosak. Sebab tu, walaupun sebut ngelah, tapi hak ngelah ni lah kepala modal bagi sekalian. Nah, tak akan jadi wafaul ahdi. Tak akan betul qasduniyatin kalau tidak sihhatul aqdi. Mana betul i'tiqad. Maka inilah orang panggil alamatuddin. Tanda-tanda agama. Dah. Jadi kalau seorang tu tak akan piyah apa, rambut pun panjang, janggut pun tak ada, pakai baju, kemeja, t-shirt gitu je tapi tutup aurat. Perempuan pun sama juga, pakai tudung, orang panggil biasa-biasa, tak ada lah labuh sampai kaki kau gapo pun tutup nampak mata berkelik-kelik dua aja dak. Tak ada, pakai biasa je. Tutup aurat hak wajib itu. Tapi ada pak alamatuddin umuruddini arba'atun ada. Maka orang tu dipanggil orang beragama. Walaupun dia janggut tak ada meleret pun, piyah pun tak lekat atas kepala, baju pun t-shirt je, seluar pun seluar jeans tapi tak soyak lutut lah, tutup aurat. Dia janji bersih, tutup aurat. Walaupun tak nampak ke Arab-Araban, maka dia beragama. Dia orang beragama. Sebab dia ada alamat agama. Dah. Sebaliknya sekubal sawako, janggut panjang papusat. Dia ubah labuh 3 lapis. Ridak ni paku bahu. Tapi tak ada betul tak ada betul i'tiqad. I'tiqad dia boleh jadi Syiah Ismailiyah ke Batiniyah ke atau Rafidiyah ke Mujassimah Musyabbihah ke macam-macam i'tiqad 72 firqah. Lepas tu tak ada wafaul ahdi. Tak ada sempurna janji. Hak Tuhan larang dia buat, hak Tuhan suruh dia buat jaga-jaga celah-celut depan orang. Kalau buat pun tidak ada ikhlas dan sebagainya. Maka walau begitu rupa zahirnya seperti nampak orang beragama ni, tapi dia bukan orang beragama. Sebab tak ada alamatud dini. Tak ada umurid dini arba'atu. Lepas tu nak tahu di mana nak mengaji, nak ada alamat tu di kita. Tu kemudian menyata. Kemudian minta pula menerang, menyatakan pula akan segala rukun-rukun Islam. Islam sebagai nama bagi agama tu lain. Islam sebagai rukun bagi agama tu lain. Islam sebagai nama agama itu Islam nama bagi agama. Adapun dalam agama Islam tu ada 3 rukun. Mana? Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ni. Islam sebagai nama bagi rukun-rukun ni orang panggil syariah. Ataupun dia kata apa? Perkara-perkara hak besar dibuat
di dalam Islam. Rukun-rukun Islam dengan makna perkara-perkara hak besar. Syai'ul azim ni, syai'un azim. Perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Mana ada 5? Bukan 5 ni saja Islam, bukan. Kenapa tu? Sebab tu sebut rukun tu, rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ni maknanya perkara-perkara hak besar dalam Islam. Dia panggil rukun dengan secara lughawi. Sebut rukun dengan secara bahasa. Bukan rukun dengan makna istilahi. Karena rukun dengan makna istilahi, ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Perkara terhenti dengan dia nak sah sesuatu. Kalau tak ada dia, tak sah sesuatu tersebut. Itu dia panggil rukun secara istilah. Macam semaya. Nah, baca Fatihah tu rukun semaya. Artinya kalau tak ada baca Fatihah, sah tak semaya? Tak sah. Nah, la salata liman lam yaqra' bil Fatihati. Betul tak? Jadi itu dia panggil rukun istilahi. Kalau kita kata rukun Islam dengan makna rukun istilahi, ramai kafir lah ni. Betul tak? Sebab apa? Dah haji, tak tunai lagi. Kita tanya waktu tabu haji, umur berapa baru boleh tunai? Umur 150 ya. Allah. Bila hidup ni, ya tak? Mahathir pun umur berapa ya lah ni. Tak apa 100 lagi, baru 90 lebih aku. Lepas tu kafir lah kita ya. Mungkin kita tak boleh tunai haji. Tak sah Islam lainkan dengan dia. Kalau pakai makna rukun tu rosak. Jadi sebut rukun-rukun Islam bukan seperti rukun iman atau rukun semaya dan sebagainya. Tapi rukun dengan makna lughawi apa? Syai'un azim. Sesuatu yang besar di dalam Islam. 5. Berarti bukan hanya 5 ni saja Islam. Lebih daripada tu banyak lagi. Setiap yang disuruh dan yang ditegah, semuanya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, semuanya perintah Islam. Betul tak? Tapi dalam banyak-banyak tu, hak mana hak besar? 5. 5 ni hak besar. Tu 5 ni hak besar. Jadi, siapa dia hak panggil buat 5 perkara ni, berarti dia telah menunaikan yang besar-besar di dalam Islam. Bukan dia telah sempurna Islam. Kenapa tu? Ni awak kalau ada rezeki waktu nak haji ni kak, balik daripada haji turun flight KLIA tu, alhamdulillah, sempurna dah agama kita. Sempurna. Tak sempurna lagi. Baru selesai buat hak yang kelima yang baru. Ne 7, 8, 19 juta ne banyak lagi. Tiap-tiap hak dalam Islam, hak dalam Quran suruh tu, semuanya dipanggil Islam belaka. Perintah Islam. Tapi hak besar 5. Jadi supaya kita ingat, bila kita ada rezeki boleh tunai haji, umrah ke haji wajib, umrah wajib, jangan kita rasa sempurna adalah Islam aku. Selesai lah, tak ada dah Islam ni. 5 dah cukup dah. Dak banyak lagi. Hak 5 ni hak besar hak besar-besar. Itulah. Lepas tu hikmat laginya siapa dia tak buat 5-5. 5-5 dia tak buat. Semaya dak, puasa dak, haji dak. Tapi dia tidak ingkar hukum wajib tadi. Ada? Kata, awak ni tak semaya 5 waktu saya tengok ni. Apa hukum semaya 5 waktu? Wajib lah ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap dalil tu. Tapi dia sendiri tak semaya. Siap dalil tahu tu kata wajib. Wajib memang wajib. Lepas tu tak semaya pasal apa? Alah aku ni tak soyak lah, aku ni pemalas nak dia ni. Maka Islam tak dia? Sudah. Islam tak dia? Islam. Tetapi fasik. Kalau jawab ndak Islam dah tu ustaz. Ada khawarij buat kita ni. Nak tu ni. Khawarij dia mengkafirkan orang yang buat khijah dosa. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang Islam yang buat khijah dosa besar, dosa kecil dah. Melainkan dia merubah hukum. Merubah hukum tu baru dia panggil takzib. Baru kufur. Selagi mana dia tasdik, dia menerima hukum tu, dia iman, dia mukmin. Semaya wajib, zina haram, togok arak haram, riba haram, rishwah haram. Puasa Ramadan wajib, dia akui. Tapi dia sendiri langgar habis. Ramadan tak puasa. Rishwah pun rishwah. Zina pun dia berzina. Tapi kalau tanya hukum, haram ya. Wala taqrabuz zina. Innahu si ayat Quran ke halal. Faham sendiri pasal apa buat?
Kata aku minta seroyak lah, aku ni jahil ke, aku ni aku turut hawa nafsu aku. Bermakna dia ada iman tak? Ada. Dia tasdik, dia membenarkan hukum tu haram, hukum ni wajib. Dia tak mau ubah. Tetapi dia tu fasik. Apa fasik? Khuruju an ta'atillah. Keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala tak apa, maksud neraka. Kalau Allah Ta'ala nak apa pun boleh. Nah, sebab Allah Ta'ala janji dalam Quran, dia siap nak apa? Melainkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik. Nah, sebab tu orang Islam yang mati, zahirnya nampak macam mati jahat, maka tak boleh kita putuskan dengan kejahatan akibat dia, tak boleh. Nah, yang mati dalam disko. Nah, dia tengah cocok bita berutuh bangunan mati. Nah. Tu nama gapo IC? Abdullah bin Khalid contoh. Nah, Somad bin Kadir contoh. Weh, nama Islam ni. Mati tempat cocok bita ni, disko ni. Nah, apa neraka dah ni. Jangan. Nah, lepas tu di dalam rentahan Allah. Nah, di dalam kehendak Allah, bimasyiatillah. Kalau Tuhan nak apa, Tuhan boleh apa. Kita tak tahu. Nah, masa nak jatuh tu, astagfirullahalazim, ya taubat ke? Nah, patu nak jatuh tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tak tahu. Hakikat realiti hal sebenarnya kita tak tahu. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah dia tidak putuskan hamba tu daripada rahmat Allah. Barangkali ada keampunan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Gitulah. Nah, tu. Habis. Tu. Dan rukun-rukun iman. Hal lain ni. Kalau iman, rukun tu dengan makna istilahi. Ya, apa beza dah? Kalau Islam, sebut rukun-rukun Islam. Itu dengan makna lughawi. Tapi kalau iman, rukun-rukun iman. Ini dengan makna istilahi. Apa? Ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Mana barang yang terhenti dengan dia untuk sahkan sesuatu. Mana nak kena ada dia baru sah iman. Kalau tak ada dia, iman tak sah. Lepas tu kena ada ni. Tak boleh salah satu tak boleh. Sebab tu rukun ni kalau dia nafi satu, dia kosong tu. Nah, dia kata saya Allah Ta'ala, saya percayalah ada, tapi menekat-menekat ni berasa kurang sikit kot. Kapih lalu. Kapih lalu dah ni. Ataupun saya Allah Ta'ala saya percayalah. Melekat pun saya percaya. Tapi Nabi Muhammad ni betul dok, Nabi Muhammad ni Nabi. Contoh. Kapih selalu. Dah. Sebab tu Yahudi Nasara tu walaupun dia percaya Allah tu Tuhan, tapi kufur tak? Kufur? Kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kamu tanya ahlul kitab. Orang kafir ahlul kitab tu. Siapa buat langit bumi? Dia tak jahil. Dia kata tak Allah. Sebab agama dia pun agama samawi. Mana tak jumpa ah? Engkau surat mana? Macam mana? Sama. Tak jumpa engkau surat mana kau aja. Kena tu. Dia jawab Allah juga. Nah, tetapi adakah oleh kerana dia pun percaya Allah tu Tuhan, kita orang Islam pun percaya Allah tu Tuhan, bermakna kita pun sama bersekutu pada tauhid kita, pada akidah kita dengan dia? Dah, tak bersekutu. Sebab dia nafi rukun iman, iaitu percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dah. Sebab itulah dalam kitab Faridatul Faraid disebut, kalau ulama tidak takdirkan bahawasanya setiap mukmin muslim yang mengucap la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, ataupun orang Islam yang menulis dalam surat la ilaha illallah tanpa menulis Muhammad Rasulullah, kalau ulama tidak takdirkan bahawasanya Muhammad Rasulullah, pasti ada di dalam akal orang muslim, pasti bersekutu di antara iman kita dengan iman Yahudi Nasara. Tapi tak lah. Sebab apa? Sebab kita orang Islam, itu qarinah dia. Qarinah ini dipanggil dalil yang menegah, mempersamakan iman kita dengan Yahudi Nasara. Sebab apa? Sebab kita terima Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Orang Yahudi Nasara tak terima. Walaupun dia kenal Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi Muhammad SAW,
Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita anak kita tukar dengan anak orang lain. Yang ambil anak ni di tadika kau pasti ngeheret anak orang lain masuk dalam kereta. Ada gitu. Tak nyap tukar anak kita kok kita hak beranak dah tu ni. Oh, walaupun orang jatuh tak beranak tapi orang jatuh pun lelah juga cari duit tu. Nak boleh rumah beranak bini tu. Tak akan nyap tukar anak orang dengan anak kita. Kenal betul tak? Kenal betul. Begitulah persisnya orang ahlul kitab kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi dia terima tak? Dia tak terima. Maka kafir tak? Kafir. Tengok ada. Maka sebab tu rukun iman ni dia panggil rukun istilahi. Bukan seperti rukun Islam. Rukun Islam, rukun lughawi. Rukun iman, rukun istilahi. Artinya apa? Ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti. Ma yatawaqqafu bihi sihhatus syai'. Nah, sihhatus syai'. Mana perkara yang terhenti dengan dia oleh sah sesuatu. Oleh sah iman, kena ada dia. Kalau tak ada dia, maka tak sah iman. Tak ada salah satu ya. Satu ya cukup. Tak beriman dia panggil. Kufur lalu. Dah. Maka dalam 6 tu, hak paling besar sekalinya, hak pertama dengan yang kelima. Sebab hak ni, supaya kita berkait rapat dengan amal ibadat kita. Dengan aktiviti seharian hidup kita. Sebab tu, Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis, ia perekah. Rukun iman ni 2. Mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa hak percaya Tuhan, percaya dengan ada hari akhirat. Percaya dengan syurga dengan aku. Percaya dengan hari akhirat. Falyakul khaira. Maka hendak ia bercakap baik. Atau dia diam. Falyukrim jarah. Ataupun dia memuliakan jiran tetangga dia. Itu. Falyukrim dhaifu. Atau dia memuliakan dhuyuf dia. Atau tetamu dia. Itu kan banyak dalam hadis ke apa? Nabi SAW duk ulang 2 tu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Dengan Allah hari akhirat. Lepas tu dengan Rasul dengan kitab ke apa tak ada Ustaz? Dah. Mana hak dalam ni hak besar-besar, hak besar sekali mana? 2 ni. Nisbah dengan apa dia panggil? Iman zauqiyah dia panggil. Iman zauqiyah ni iman dia ada 2. Iman i'tiqadi. Mana iman hak secara i'tiqad, pegangan, tambak, konkret tadi. Itu dia panggil iman i'tiqadi. Hak kita nak mengaji lah kitab ni. Ada satu lagi dia panggil iman zauqi. Dia panggil iman zauqiyah ni mana iman hak kacau, hak mani. Hak mani,